Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini Ramadan yang ke-17, malam ke-18. InsyaAllah saya akan sambung lagi hati-hati menjaga hati, yang bahagian 17. Saya sambung lagi berkenaan dengan penyakit-penyakit hati ni. Okay, sebelum kita teruskan, kita mulakanlah dengan umur kita Al-Fatihah. Sambil kita niat, semoga ilmu yang dikongsikan ini dapat memberi manfaat kepada kita semua, dan semoga kita dapat mengamalkannya, insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sayyidina Muhammad. InsyaAllah hari ini saya sambung lagi dengan penyakit hati seperti yang dikongsikan oleh Ustaz Agim, iaitu tengil. Kan saya kata apa? Yang saya kongsi sebelum ni, T untuk takabur atau sombong, E untuk egois, penting diri. N itu adalah norak. Kalau ikut bahasa Indonesia ni, yang bahagian dalam ni sikit kan, dia berlebihan, menunjuk-nunjuk. G itu pula adalah garang, atau galak. I itu adalah iri atau dengki. L itu adalah licik, pandai menipu. So kalau seperti kita refresh balik, kalau kita nak bersihkan hati dari takabur atau sombong tu, kita latih diri menjadi tawaduk, dengan amalkan kata-kata 2M 2T. Maaf, minta izin, tolong, terima kasih. Dan kalau kita nak latih diri agar tidak menjadi egois, kita buang perasaan petikan diri. Dan pada masa yang sama, kita lebih banyak melakukan sesuatu yang dapat memberi manfaat kepada orang lain. Itulah yang diperlukan. Okay, saya sambung dengan penyakit hati yang ketiga ini, iaitu norak ataupun berlebihan, menunjuk-nunjuk. Sikap yang suka berlebihan atau suka menunjuk-nunjuk ni, menunjukkan diri ataupun show off, ia adalah satu penyakit hati yang amat memenatkan. Dan sesungguhnya kita perlu bersihkan dalam diri hati kita, dalam diri kita ni. Inilah sikap orang yang selalu hendak kelihatan lebih dari kenyataan. Orang sebeginilah banyak menderita. Saya memang terkesan juga bila dengar benda ni kan. Kita hendak macam orang yang begini, seperti hendak kelihatan lebih dari kenyataan. Betul kata-kata Ustaz Agim ni. Pada hakikatnya, apa yang paling baik adalah kita jadilah diri kita sendiri. Just be the way you are. Jadi diri kita. Tak perlu kita nak kelihatan lebih dari kenyataan. Kita tahu tu, kita macam tipu diri sendiri. Kita nak kelihatan awet muda, nak kelihatan kurus, nak kelihatan menawan. Sebenarnya akan memenatkan, kerana apa yang kita inginkan itu adalah kerana apa? Kita nak orang lain yang melihat kita. Makin kita ingin dipuji, makin kita ingin dihargai, makin kita ingin dikagumi, makin kita ingin dicintai, makin ingin dibalas budi kita, sebenarnya kita akan makin sakit hati. Ketahuilah, salah satu yang membuat hidup kita ni pedih adalah apabila kita terlalu berharap dari makhluk. Adalah penting sebenarnya, kita jangan terlalu mencintai seseorang. Kita kalau terlalu cintai seseorang tu kan, kita kena ingat, kita bila cintai seseorang jangan selalu berlebih. Sebab kita bila tu kita jadi macam mengharap dari makhluk tu. Akibatnya kita yang akan menderita, kita yang akan frust, menderita. Selalu yang frust menonggeng tu sebab inilah. Terlalu sangat dia berharap mencintai pada orang tu kan, sampai dia terkesan. Terkesan bila ada satu berlaku, tak dapat balasan ke apa semua, dia akan jadi frust lah. Contoh macam inilah, macam pasang suami isteri kan. Sebenarnya tugas seorang suami itu adalah dia kena didik isteri dia untuk tak terlalu mencintainya. Tetapi yang penting adalah dia didik isteri dia untuk cinta kepada penciptanya, iaitu Allah SWT. Sebab kalau sudah terlalu mencintai dia, akan tiada keikhlasan. So bila tiada keikhlasan ni, akan tiada kebahagiaan. Kita seharusnya kena lupalah. Tak perlu kita ingat pada ucapan-ucapan macam apa. Kalau kita tak kira dalam drama ke, dalam TV ke, dalam novel-novel ke, macam orang tengah bercinta tu kan, segalanya adalah untukmu, awaklah segalanya bagiku, tanpa dirimu aku tiada erti, aku tak boleh hidup tanpamu lah. Sebenarnya boleh membuat kita derita sebab kita telah serahkan segalanya pada makhluk. Jadi kalau sebenarnya kita hendak bahagia, kita perlu putuskan harapan kepada makhluk, tetapi hanya berharaplah kepada Allah SWT. Sedarlah bahawa setiap ujian kita yang kita hadapi itu
adalah supaya kita sedar dan kembali bergantung kepada Allah. Allah yang ciptakan kita, yang menguruskan kita, yang melindungi kita, yang menutupi aib kita. Tapi kenapa hati kita bersandarkan pada makhluk? Sebenarnya makhluk ni tak ada daya pun sama ada untuk menolak atau memberi manfaat kepada kita. Semuanya melainkan izin Allah. Mereka juga tanpa izin Allah tak dapat buat apa-apa yang kita nak tu. Cuba kita periksa keikhlasan diri kita. Tak kira lah dalam amalan kita ke, dalam apa yang kita buat. Contohnya lah ketika kita bersendirian ataupun ketika ada orang. Cuba kita tengok, bagus tak kita ketika ada orang atau ketika bersendirian? Sebagai contoh, solat. Kalau bersendirian, tanpa sedar, bacaan kita pun seperti tak ada semangat. Pilih surah-surah yang pendek aja. Rukuk sujud nak cepat saja. Tapi kalau jadi macam contoh orang lelaki kan, jadi imam. Bila jadi imam tu, bila ada orang sekeliling belakang, ada makmum banyak apa semua tu, tanpa sedar, bacaan dia lebih semangat. Surah pun panjang-panjang. Tajwid dia lah, dengan lagu dia lah. Kadang sujud pula lama sikit. Itu apa yang kita nak tu. Kita akan tengok balik keikhlasan kita, mari kita dalam bersendirian ataupun ketika ada orang. Sama tak sama? Kita refleksi diri. Contoh dalam dunia tanpa sepadan ni kan, lagilah kan kita tengok dengan ada FB, IG, TikTok lah, macam-macam lah, Twitter lah, apalah macam-macam kita ni ada. Hati-hatilah sebab jangan kita hancurkan amal kita ni gara-gara terlalu ingin kita posting untuk beritahu orang atau untuk orang melihat kita. Sebenarnya kita kena fikir dulu apa tujuan kita posting. Kita letak ke, kita share ke apa-apa. Sama ada kita nak, memang tak kira lah satu yang baik atau tidak. Kita tanya diri kita. Setiap kali kita nak post apa-apa tu, nak share apa-apa pun, tanya diri kita. Hanya kita yang tahu apakah tujuan kita tu. Sebenarnya kita harus melihat diri. Tafakur diri. Agar kita tak tergolong dalam orang yang suka membanggakan diri dan suka menunjukkan diri. Sebenarnya kalau menunjukkan diri pun, kalau kita dalam meter jiwa tu, dia dalam negative one. Suka penonjolan diri. Macam Pemaya kata, about 96% orang memang kita tak terlepas daripada sikap kita nak tunjukkan diri kan. So kita kena hati-hatilah benda tu. Sebab kadang tanpa sedar, kita ni suka berlebih-lebih dalam banyak perkara sehingga kan kita sanggup berbelanja untuk dapatkan benda-benda yang tak perlu. Unnecessary tu kita macam spend sebab kita nak benda tu sebenarnya tak perlu pun. Cuma kita nak benda tu because of kita nak orang nampak, nak orang lihat. Kita nak orang kelihatan kaya atau berlebihan. Itu yang membuat cenderung kita buat pinjaman lah, kita memiliki sesuatu dengan bayaran ansuran, kata lain kita berhutang lah. Itu kalau dalam ilmu partners tu, kerangkeng wang tu. Sama ada kita ni berbelanja ikut apa yang kita budget ataupun tak ada dalam list kita pun kita belanja because sebab kita nak apa yang kita nak berlebihan. Sebab kita nak orang nampak. So, banyaklah contoh dalam TV ke, sebenarnya dalam kehidupan seharian kita pun sememangnya tak kira lah sama jiran ke, adik-beradik ke, sama kawan ke, kita macam bersaing apa kita miliki. Tengok orang pergi melancong sana, aku kena pergi ni. Tengok orang dalam dia post dalam Facebook, dia ada benda tu, ada benda ni, kereta tu, rumah ni. Kita macam jadi something agenda kita pula, aku kena dapat apa yang dia ada ni. So apa yang kita nak sebenarnya? Sungguhnya kita tak akan bahagia kalau kita sibuk mencari perhatian dari orang lain. Kita harus ingat, kunci kebahagiaan tu adalah ikhlas. Ikhlas tu sebenarnya seperti jantung, berdegup tiap waktu, berdetak tiap saat. Dia tak pernah menunjukkan diri. Macam jantung kita, tunjukkan diri tak dekat dalam, tak nampak, tapi berdegup tiap waktu, berdetak tiap saat. Betapa dia penting kan. Dia tak pernah nak menunjukkan diri. So kita kena selalu ingatlah, yang selalu menunjukkan diri tu apa dia? Jerawat kita, bisul kita. Semua tu kan benda tak best kan? Jerawat, bisul, mana ada seronok dia? Benda tu yang tak selesa, yang sakit. Jerawat, kalau jerawat batu tu besar-besar tu, itu kita nampak, itu benda tak sakit, benda sakit. Samalah penonjolan diri tu seperti jerawat dengan bisul ni. Jadi kita perlu tahu atau melihat, tak perlu kita ingat kawan lain akan kebaikan kita. Tak perlu kita harapkan budi kita dibalas. Yang penting kita perlu sedar, Allah tahu segalanya. Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui, Allah tahu semua. Yang penting apa yang kita buat ni, kita nak Allah yang pandang, bukan orang pandang. Kita nak Allah yang suka, bukan orang suka. Seperti saya berkali-kali saya pernah berkongsi, saya pernah dengar saya cakap,
Kita beli baju, tak tambah nak raya ni kan. Belilah baju mengikut apa yang Allah suka. Design yang kita pilih tu Allah suka. Bukan sebab kita suka, nak orang suka, nak orang nampak kita cantik, nak orang lihat, orang puji kita. Berhati-hatilah. Sebenarnya inilah kunci latihan ikhlas. Kita lakukan, lupakan. Agim cakap selalu, lakukan, lupakan. Lakukan, lupakan, inilah latihan untuk kita jadi ikhlas. Teruskan saja buat kebaikan walaupun seperti tak diperlukan. Kerana setiap perbuatan kita tu pasti ada balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saya pernah berkongsikan 5 latihan bagaimana jadi ikhlas. Iaitu tidak ingin dipuji, tidak ingin amalannya dilihat orang. Nombor 1. Yang kedua, tidak ingin amalannya diketahui orang. Yang ketiga, tidak ingin dipuji atau takut dikeji. Yang keempat, tidak ingin dihargai, dikagumi, dihormati. Yang kelima, tidak ingin dibudinya dibalas. Jadi kita tak perlu takut dengan apa pandangan orang terhadap kita. Tapi yang penting kita perlu takut jadi apa yang pandangan Allah pada kita. So kita tak perlu takut jadi tua, tak perlu takut kedut di muka, tak perlu takut bila uban di kepala. Sebenarnya nikmatilah saja. Jadilah hidup kita dengan bahagia. Apa yang Allah suka itulah pilihan kita. Jangan sibuk dengan apa orang lain suka, tetapi sibukkan dengan apa yang Allah suka. InsyaAllah. Bila kita sibukkan dengan apa yang Allah suka, kita akan bahagia. Bila kita sibuk dengan apa yang orang suka, itulah kita akan menderitalah, kita akan seksa, memenatkan. Jadi perlunya kita bersihkan hati kita ni dari penyakit yang suka berlebihan, suka menunjukkan diri, sikap bangga diri, mahu dihargai. Semua ini sebenarnya dia membeli buat kita bukan saja tak senang duduk, kita gelisah, risau, tak gembira, tapi dia sebenarnya boleh buat kita menjadi riak dan merasakan diri kita ni sahaja yang betul. InsyaAllah semoga sama-sama kita dapat bagi diri kita ni untuk latih diri kita menjadi ikhlas. Kita kena ingat, kita kena sibukkan dengan apa yang Allah suka, bukan dengan apa yang orang suka. Kena ingat sentiasa ikhlas tu macam jantung, berdekut tiap waktu, berdetak tiap saat. Dia tak pernah menunjukkan diri. Jadi kita jadilah seperti jantung. InsyaAllah. Terima kasih yang bersama ni. Semoga kalian semua sentiasa dilindungi Allah, dikurniakan dalam kadarnya, dikurniakan kesihatan terbaik, dipermudahkan menjadi orang mukmin, dipermudahkan menjadi orang bertakwa, mendapat pengakhiran husnul khatimah, sentiasa buat baik, sentiasa bersyukur dan menjadi seorang ikhlas dan menjadi ahli syukur. Amin amin rabbil alamin. Terima kasih semua. InsyaAllah saya akan sambung tengil yang seterusnya, iaitu esok G, garang atau penggalak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.